Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan tahallul, kenapa perlu kita mempercepatkan tahallul adalah kerana kita takut lupa. Jadi kadang-kadang ada jemaah yang dia katakan nak tahallul nanti bila balik ke hotel, takut-takut nanti dah sampai hotel terlupa dan dia melakukan sesuatu yang dilarang ketika berada dalam keadaan ihram. Jadi seperti memakai pakaian yang dilarang sewaktu kita berada dalam keadaan ihram, pakai wangian dan sebagainya. Kerana ini pernah terjadi, bukan tak pernah terjadi, pernah terjadi, sehingga kan ada yang dah sampai Singapura baru dia ingat dia belum tahallul. Jadi apakah kalau kita katakan berlakunya sedemikian, apa yang perlu kita lakukan, iaitu bila kita ingat kita tahallul, sama ada cukur ataupun gunting. Selepas itu perlulah dia membayar dam, dan dam itu perlu dilaksanakan di Mekah. Jadi bukanlah di Singapura ataupun di Indonesia, perlu dilaksanakan di Mekah. Bayaran dam dia sama ada menyembelih seekor kambing ataupun memberi fakir miskin makan. Jadi itu adalah bayaran damnya kerana melanggar larangan dalam keadaan ihram. Jadi sebaik-baiknya untuk dicepatkan. Untuk dicepatkan bagi sesiapa yang ingin bergunting, guntinglah di kawasan Marwah itu, dan bawalah gunting tersendirilah. Kalau tidak pun boleh kongsi sama-samalah gunting tu. Jadi sama ada kita, kalau kita nak guntingkan orang, boleh juga kita gunting diri sendiri kita dahulu. Itu gunting rambut kita dulu, lepas tu baru kita guntingkan rambut orang lain. Boleh tak menjadi masalah. Kalau kita hendak cukur, barulah kita pergi ke kedai. Kalaupun mereka yang hendak cukur, habis kepalanya ataupun rambutnya, perlu dia cukur terus, pergi ke kedai terus, bukan dia gunting dulu lepas tu baru dia cukur. Kerana kalau dia dah gunting, maknanya dia dah tahallul, dia dah lepas daripada keadaan ihram. Jadi dia perlu pergi ke kedai untuk mencukur kepalanya. Kalau kita dah sampai kedai, dia cukur kepala kita tu, dia ada letakkan sabun, maka itu tak menjadi masalah, kerana itu hanya membantu untuk mencukur kepala kita lah. Jadi bagi jemaah wanita, jemaah wanita ni ada kerumitan sedikit lah, kerana rambut mereka adalah aurat mereka, dan pastikan bila mereka hendak menggunting, jemaah wanita tak boleh cukur, menggunting rambut mereka, pastikan tidak dilihat oleh yang bukan mahram. Itu oleh bukan suaminya ataupun bukan lelaki yang lain. Jadi kalaupun untuk wanita, pastikan dia terselindunglah rambutnya untuk dia bertahallul. Itu sekurang-kurangnya 1 ruas jari untuk mereka bertahallul. Ini khusus bagi wanita. Kalaulah mereka yang dah tahallul, kemudian diorang tahallul pula botakkan kepala ataupun dia cukurkan kepala, kemudian dia nak buat umrah sekali lagi. Apakah solusinya pada umrah yang kedua? Solusinya hanyalah mengambil pisau cukur tu dan lalu sahaja di kepalanya sebanyak 3 kali, sebagai syarat sahajalah. Jadi sebaik-baiknya kalau mereka yang ingin buat umrah yang berulang kali, 2-3 kali, sebaik-baiknya umrah yang pertama dan yang kedua itu digunting terdahulu, umrah yang terakhir dicukur. Itu yang sebaik-baiknya lah. Kalau tidak pun seperti mana alternatif yang saya berikan tadilah. Jadi di sini berakhirlah berkenaan dengan rukun-rukun umrah. Kalau kita nak buat umrah balik, buat umrah sekali lagi, perlu dimulakan daripada rukun umrah kita yang pertama sekali, itu tentang niat ihram. Tetapi tak perlu kita nak kembali ke Madinah, hanya perlu kita keluar daripada kota Mekah menuju ke tempat, ataupun kita katakan keluar daripada tanah haram Mekah menuju ke tempat yang paling dekat adalah di Tan Naim. Kemudian masuk balik ke kota tanah haram Mekah dan melaksanakan umrah dia, iaitu tawafnya dan juga sa'inya dan juga tahallulnya. Jadi sekarang saya akan kupaskan sedikit sebanyaklah tentang kemusykilan yang selalu
selalunya ditanya ataupun dihadapi oleh jemaah-jemaah yang melaksanakan umrah. Di antaranya yang pertama sekali tentang wuduk. Tentang wuduk ni banyak sekali, ramai sekali orang yang bertanya, walaupun diorang ni pergi umrah berkali-kali, tapi soalan ni menjadi salah satu soalan yang popular lah ditanyakan. Itu bersentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Perlu tahu perbezaan perkataan antara mahram dan muhrim. Mahram tu seseorang yang kita tak boleh nikah. Muhrim tu kita bila berada dalam keadaan ihram, itu muhrim. Okay? Jadi seseorang wanita dan lelaki yang bukan mahram, okay, apabila tersentuh antara satu dengan yang lain, adakah membatalkan wuduk? Jadi di sini secara mu'tamadnya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita lah, okay, bahawa bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa lapik, tanpa alas akan membatalkan wuduk, sama ada sentuhan tu disertai oleh syahwat ataupun tidak. Jadi ini yang secara popularnya kita tahu dan kita pegang dengan pendapat yang ini. Begitu juga sama ada sentuhan tu sengaja ataupun tidak, ataupun terlupa. Okay, dan ini yang selalunya yang membangkitkan selalunya pergaduhan antara ibu dan ayah kita kerana berada dalam keadaan berwuduk. Jadi inilah sebabnya kita berpegang pada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi menurut mazhab Hanafi pula, ianya tidak membatalkan wuduk jika tersentuh di antara lelaki dan perempuan. Jadi ini juga adalah pendapat mazhab yang popular, dan ini juga adalah kita katakan antara amalan mereka bertukar, bertaklid kepada mazhab Hanafi ketika mereka melakukan umrah. Jadi pendapat yang masyhur di sisi mazhab Hanbali dan Maliki pula mengatakan bahawa sentuhan di antara lelaki dan wanita tidak membatalkan wuduk jika tidak disertai dengan syahwat. Ini adalah pandangan empat mazhab yang popular, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan juga Maliki secara asasnya. Okay. Jadi kalau kita sedang melakukan tawaf umrah, jadi kita boleh beralih daripada pendapat Syafi'i yang masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh. Okey, yang marjuh ini adalah pendapat Syafi'i yang tidak begitu masyhur lah. Okey, pendapat yang tidak popular, iaitu tidak batal wudu jika berlakunya persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Masyaqqah itu kesukaran dan kepayahan dan haraj, seperti kesesakan di tempat tawaf dan yang lainnya. Okay, jadi dalam kita melakukan tawaf, okay, keadaan yang sangat sulit untuk kita mengelakkan antara lelaki dan wanita yang ajnabi, yang bukan mahram, jadi kita boleh beralih kepada pendapat mazhab Syafi'i yang marjuh, yang tidak popular, yang mengatakan bahawasanya tidak membatalkan wuduk. Dan dalam hal ini tidak perlu kita untuk beralih mazhab, tak perlu kita bertaklid ke mazhab Hanafi, okay, mengambil wuduk dengan cara mazhab Hanafi, kerana keadaan ataupun mazhab Hanafi ini tidak semua yang mempelajarinya. Okay, jadi kita hanya beralih kepada pendapat mazhab Syafi'i yang marjuh, yang tidak popular, yang kita pegang dengan penuh keyakinan bahawasanya bila kita dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan yang sempit, sulit dan susah, boleh kita mengambil mazhab ini ataupun pendapat ini bahawasanya tidak terbatalnya wudu apabila disentuh ataupun apabila menyentuh, okey, tanpa syahwat ataupun dengan syahwat lah, okey, dengan tanpa syahwat. Okey, jadi ianya juga bertepatan dengan mazhab Hanbali dan juga Maliki. Okey, maka sah juga tawafnya kerana wuduknya tidak terbatal. Okey, kalaulah mereka katakan di sini mati-mati nak pegang mazhab Syafi'i yang masyhur mengatakan bahawasanya batal, maka batallah wuduknya. Kalaulah kepercayaan mereka bahawasanya tidak batal wuduk, maka tidaklah batal wuduknya. Kerana keadaan wuduk ni hanya kita je yang tahu. Okay, sama ada kita ni ada wuduk ke tidak. Kalau kepercayaan kita batal, maka batallah wuduk, perlu hentikan tawaf dan perlu mengambil wuduk. Jadi kemudian kembalilah mereka bertawaf, okay, di mana pusingan yang mereka tinggalkan. Okay, jadi persoalan yang kedua, persoalannya hukum menggunakan pin baju, pin baju ataupun pin lampin tu pada kain ihram sewaktu mengerjakan umrah. Okay, seperti mana yang kita tahu, kita ni memakai kain ihram
yang tidak bercantum, yang tidak berjahit. Jadi kalau kita nak pinkan kain ihram tu boleh ke tidak? Okay, kita nak pinkan supaya dia bercantum, supaya dia tak jatuh. Okay? Jadi dalam hal ni, okay, yang di mana saya mengambil pendapat Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah yang mengatakan secara jelas, okay, di dalam kitabnya mengenai perkara-perkara yang diharamkan ke atas lelaki sewaktu dia berihram, iaitu tidak memakai pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh yang dinamakan sebagai pakaian, ataupun bahagian-bahagian anggota badannya seperti memakai sarung janggut sama ada yang dijahit, ditenun ataupun disemat dengan seumpama jarum ataupun sebagainya. Jadi untuk kita meletakkan pin untuk mencantumkan kain ihram kita tidak boleh, mengikut pendapat Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Okay? Jadi dalam mazhab Syafi'i pula, jemaah haji ataupun jemaah umrah lelaki semasa dalam keadaan ihram dilarang memakai kain ihram bahagian atas itu rida yang dijahit dengan zip ataupun dengan velcro ataupun pin ataupun dibutangkan ataupun dizipkan. Jadi tidak boleh memakai velcro ke, letak butang ke, letak pin pun tidak boleh. Begitu juga kain ihram yang bahagian yang bawar iaitu izar dilarang menggunakan jahitan getah pada bahagian pinggang. Jadi kalau untuk anak-anak kecil yang belum balik tidak menjadi masalah. Jadi tapi untuk yang dewasa tidak dibenarkan sama sekali lah. Okay? Jadi untuk kita memakai pin tu tidak dibenarkan. Biarlah kain itu tidaklah untuk kita letakkan pin ataupun velcro ataupun butang. Jadi persoalan yang ketiga, ini pun persoalan yang ditanya oleh ramai orang, untuk kita lelaki lah khususnya memakai pampers ketika berada dalam keadaan ihram, memakai lampin dewasa sewaktu mengerjakan umrah. Jadi bagi seseorang yang telah lanjut usia ataupun dalam keadaan yang uzur, dibenarkan untuk memakai cawat yang tidak bersambung ataupun yang tidak berjahit. Begitu juga dengan pampers ataupun dengan kain lampin dewasa, kerana ia bukanlah termasuk dalam kategori pakaian yang berjahit. Selain daripada itu, tidak disyaratkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk sentiasa berada dalam keadaan suci, melainkan bagi dua perkara, iaitu tawaf dan solat. Jadi kalau bukan dalam keadaan tawaf dan solat, boleh saja dia tidak perlu keadaan berwuduk. Jadi kemudian justru bagi mereka yang memakai lampin ataupun pampers, hendaklah menukar lampin ataupun pampers yang dipakai sekiranya ada najis setiap kali hendak melakukan dua ibadat itu, iaitu solat dan tawaf, dan memperbaharui wuduk mereka. Hal ini kerana sekiranya pampers ataupun lampin itu mempunyai najis, maka ia tidak boleh dibawa mendirikan solat dan tawaf. Ini bagi jemaah yang mungkin berumur dan juga ada keuzuran. Okay? Jadi seandainya seseorang itu benar-benar mengalami kesukaran untuk terlalu kerap ke tandas untuk berwuduk dan bersuci, maka di sini kami ada beberapa cadangan yang kami syorkan yang boleh dia lakukan. Yang pertama, dia boleh menjamakkan solatnya tanpa qasar, iaitu antara solat zuhur dan asar serta maghrib dan isya, ataupun dia boleh memilih untuk solat di hujung waktu, bagi solat yang pertama dan awal waktu bagi solat yang kedua. Ini yang kita namakan sebagai jamak suri. Dia seolah-olah kita menjamakkan solat, padahal tidak. Kita melakukan solat yang pertama tadi di akhir waktu. Sebagai contoh, solat zuhur, akhir-akhir waktu baru kita mendirikan solat zuhur, kemudian masuk je waktu asar kita dirikan solat asar. Jadi ini yang dinamakan jamak suri yang boleh dilaksanakan bagi mereka yang ada masalah kerap kali ingin ke tandas. Ini dapat mengelakkan ataupun mengurangkan dia daripada perlu terlalu kerap ke tandas. Dalam masa yang sama, dia masih lagi dapat solat dalam waktunya tanpa perlu dijamakkan. Ini yang syur yang kedua. Jadi manakala bagi tawaf, tadi bagi solat, bagi tawaf pula tidak disyaratkan bagi tawaf mualah, iaitu berturutan antara bilangan pusingannya, kerana menurut mazhab Syafi'i hukumnya hanyalah sunat, sekalipun dia melakukannya banyak kali tanpa sebarang keuzuran. Maknanya dia tawaf, berhenti sekejap, pergi ke tandas, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia patah balik tawaf pusingan yang kedua, kemudian dia berhenti, kemudian dia tawaf lagi. Jadi begitu juga sekiranya dia memisahkannya dalam tempoh yang panjang, yang lama, tidak membatalkan
membatalkan tawafnya yang sebelumnya. Itu bilangan yang telah dilakukan, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Okey, sebenarnya kalau boleh lah, tapi makruh lah. Okey, dia berhenti tawaf sekejap. Okey, tapi kalau tak ada keperluan, janganlah berhenti tawaf, teruskan saja tawaf kita ini bagi mereka yang ada keperluan lah. Jadi yang ada keperluan untuk pergi ke tandas ataupun untuk menguruskan sesuatu perkara dan sebagainya. Justru tidak ada masalah sekiranya seseorang itu mengambil sedikit masa bagi menyelesaikan ibadat tawafnya, disebabkan perlu bersuci, perlu mengambil wuduk sekali lagi ataupun ke tandas untuk membersihkan dirinya. Ini adalah sekiranya dia bukan daripada orang yang daim al-hadas, iaitu seseorang yang sentiasa berhadas dan hadasnya tidak pernah terputus-putus dalam waktu solat, sekadar dalam masa yang membolehkan dia bersuci dan bersolat. Jadi orang ni sentiasa dalam keadaan hadas, sentiasa buang air kecil. Okay? Jadi ini orang yang keadaan sedemikian. Kalau kiranya jemaah haji ataupun umrah tersebut bukan seseorang yang daim al-hadas, dia dinasihatkan untuk menerima pakai pandangan yang muqabil al-asah ataupun dekat dengan pandangan yang sah, iaitu demi mengelakkan masyaqqah, iaitu mengelakkan kesukaran. Itu tidak perlu bersuci sekiranya najis yang terkeluar tidak meleleh melampaui alat penahan seperti tuala wanita ataupun seumpamanya, malah memadai dengan memperbaharui wuduknya sahaja. Okay? Jadi yang selagi mana dia pakai lampin tu, tidaklah lampin tu penuh dengan najis yang boleh leak ataupun boleh bocor najisnya itu, maka dia hanya perlu memperbaharui wuduknya sahaja. Maka teruskan sahaja tawafnya, tidak menjadi masalah dalam hal ni. Kalau dia nak balik ke hotel, balik tukar lampin lagi, kemudian dia balik ke masjid, okay, ini akan adakan masyaqqah, iaitu sesuatu kesukaran, kesulitan untuk dia menyelesaikan ibadat umrah ni. Okay, maka tidak mengapa kalau najisnya sedikit sahaja, kemudian dia teruskan sahaja tawafnya ataupun sa'inya ataupun solatnya. Okay, jadi ini keadaan yang ketiga, itu keadaan yang selalu ditanya tentang seseorang yang berada dalam keadaan sentiasa berhadas. Semoga sedikit sebanyak yang saya kongsikan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Apa kebaikan datangnya daripada Allah, apa sahaja kekurangan datangnya daripada diri saya tersendiri yang perlu saya minta maaf banyak-banyak. Dengan ini saya tamatkan kuliah ini ataupun tazkirahnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.